Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Cikgu harap semua sihatlah. Okey, hari ini kita teruskan dengan bahagian kedua untuk subtopik 1.21. Okey, hari ini kita akan belajar perwakilan algoritma ya. Okey, macam mana kita nak menterjemahkan algoritma lah. Jadi ada dua cara untuk kita menterjemahkan algoritma kita. Okey, yang pertama ialah pseudocode. Okey. Pseudocode ni ialah satu senarai struktur kawalan komputer yang ditulis. Okey. Jadi pseudocode ni dia adalah satu senarai bertulis lah. Okey, jadi dia menggunakan bahasa pertuturan manusia. Maksudnya kat sini perwakilan algoritma dalam bentuk pseudocode dia lebih mudah difahami lah sebab dia menggunakan bahasa biasa lah. Mungkin boleh menggunakan bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Okey, dan selain daripada itu, pseudocode juga turut mempunyai nombor turutan. Okey, macam sebelum ni semalam kan cikgu ada tunjuk cara menulis algoritma. Dia sedikit lebih kurang lah macam penulisan algoritma. Cuma dari segi bahasa mungkin ada lain sedikit lah. Okey, jadi itu adalah perwakilan yang pertama iaitu pseudocode. Okey, untuk perwakilan yang kedua, ini ialah perwakilan yang mempunyai visual ataupun bergambar. Okey, tadi yang pseudocode tadi dia dalam bentuk tulisan kan. Okey. Untuk catak alir dia adalah alternatif kepada pseudocode di mana catak alir ni menggunakan simbol grafik. Okey, jadi kalau kamu tengok antara dua ni yang lebih menarik ialah catak alir lah sebab kita lebih mudah faham lah. Okey, jadi setiap simbol ni akan mewakili arahan-arahan penyelesaian. Okey, jadi itu adalah dua jenis perwakilan algoritma. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, kita sentuh dulu yang pertama untuk algoritma ya. Okey. Okey, algoritma dia adalah bukan bahasa pengatur caraan komputer lah. Maksudnya kat sini algoritma ni menggunakan bahasa Melayu standard. Dia bukannya bahasa coding. Bukannya bahasa komputer lah. Right? Dia gunakan bahasa Melayu dan bahasa yang digunakan ialah bahasa pertuturan harian. Jadi kita lebih mudah faham apa yang kita lakukan setiap hari tu. Itu yang kita jadikan sebagai pseudocode lah. Okey, dan yang ketiga, setiap arahan ialah ungkapan. Arahan dia boleh jadi dalam bentuk ungkapan matematik, okey, ungkapan logik, okey, penggunaan struktur kawalan ataupun penggunaan fungsi komputer. Jadi dalam penulisan pseudocode ni, arahan-arahan dia boleh jadi dalam bentuk yang cikgu nyatakan tadilah. Okey, dan yang keempat, setiap arahan diletakkan dalam baris baharu dan diberikan nombor siri. Okey, jadi semua ni kena buat susunan lah. Mesti ada 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okey, dan seterusnya langkah-langkah untuk menulis pseudocode. Okey, yang pertama dia mesti ada perkataan mula. Ini kalau dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh menggunakan perkataan start. Okey, dan penulisan pseudocode ni dia bukanlah case sensitif. Maksud case sensitif kat sini ialah dia tak kisah sama ada huruf kecil ataupun huruf besar lah. Okey. Kemudian langkah kedua, tuliskan input lah. Kena baca input ataupun tuliskan inputnya apa. Okey, kemudian proses data menggunakan ungkapan logik atau matematik. Ini untuk langkah yang ketiga lah, di mana kita akan jalankan, tuliskan proses apa yang terlibat lah. Okey, dan yang keempat, paparkan output. Okey, mesti ada paparan output di situlah. Okey, ataupun perkataan papar. Right? Okey, kemudian yang terakhir kita akan tamatkan dengan perkataan tamat lah.
Okey, dan kat sini bawah ni ialah contoh penulisan pseudocode bagi program ringkas, di mana program ni dia meminta nama pengguna dan sebagai input lah, dan akan memaparkan output perkataan hello dan diikuti dengan nama pengguna. Jadi penulisan pseudocode dia seperti inilah. Mesti ada turutan nombor. Okey, dimulakan dengan perkataan mula. Okey, dan diikuti dengan input, maklumat input. Jadi input apa yang kita masukkan? Jadi kita akan tuliskan kat sini nama lah. Nama ni sebenarnya ialah pemboleh ubah, right? Okey, kemudian langkah ketiga, tuliskan output. Okey, output apa yang akan keluar di skrin? Jadi dia akan keluar perkataan hello dan akan keluarkan nama yang kita masukkan semasa di input tadi. Okey, dan yang keempat, tamat. Right, jadi itu adalah contoh penulisan pseudocode. Okey, bahagian yang seterusnya ialah carta alir lah. Okey. Jadi kita tengok dulu apakah yang berkaitan dengan carta alir. Okey, yang pertama, carta alir dia terdiri daripada not, okey, dan garis penghubung. Jadi simbol-simbol, okey, carta alir ni kita panggil sebagai not lah. Okey, jadi not ni diwakili oleh simbol-simbol tertentu. Dan dia adalah simbol-simbol geometri lah. Okey, ada bulat. Dia sebenarnya bukan bulat lah, dia bujur. Okey, kemudian ada yang empat segi, ada yang bentuk diamond dan sebagainya lah. Dan carta alir ni dia mempunyai garis penghubung. Okey, jadi dia antara satu not ke satu not tu dia hubungkan dengan menggunakan garis. Garis ni bukan garis biasa lah. Dia di hujungnya ada anak panah. Okey, mesti ada anak panah. Okey, kemudian simbol piawai diwakili setiap not. Okey, jadi setiap not mewakili satu simbol. Dan setiap not dihubungkan oleh garis penghubung beranak panah. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Dan anak panah dia akan menunjukkan aliran aktiviti lah. Okey, jadi aktiviti 1 dengan aktiviti 2, okey, jadi dia akan dihubungkan oleh anak panah. Kalau anak panah tu ke bawah, maknanya dia ikutlah aliran dia ya. Okey, step by step. Okey, kemudian ini adalah simbol-simbol piawai. Okey, simbol-simbol piawai untuk note lah. Okey, setiap not carta alir dan juga fungsinya. Okey, yang kita tengok yang pertama, okey, simbol mula simbol mula dan tamat ni dia sama. Okey, dia bentuk bujur. Okey, jadi nama not ni untuk mula kita panggil terminal Kalau simbol yang bujur ni kita panggil sebagai terminal. Okey, kita ada terminal mula dan terminal tamat di situlah. Alright. Okey, jadi fungsinya untuk permulaan dan juga penutup. Okey, penutup bagi carta alir lah. Jadi dua-dua not, simbol not untuk tamat dan mula ni sama. Okey, kemudian yang ketiga ni ialah simbol untuk input. Ini pun dua juga. Ada dua kegunaannya, satu untuk input dan juga output. Jadi input dengan output ni menggunakan simbol yang sama. Jadi fungsinya ialah untuk membaca input dan memaparkan output. Okey, kemudian simbol yang keempat, ini ialah simbol proses. Proses ni simbol empat segi lah. Okey, jadi simbol ni digunakan untuk memproses input dalam bentuk ungkapan, memproses file dan sebagainya. Jadi untuk proses simbol proses ni, selalunya dalam ni ada menggunakan rumus matematik lah. Okey, contohnya atau cara untuk mengira dua nombor. Okey, jadi simbol proses ni lah yang akan diletakkan arahan matematik lah, tambah, tolak dan sebagainya. Okey, seterusnya simbol yang kelima ialah simbol penghubung. Okey, simbol penghubung ni ialah titik sambungan untuk menyambung carta alir yang terpisah. Okey, contohnya carta alir ni dia boleh jadi panjang lah. Right, dia akan jadi panjang. Jadi kita nak bagi tumpuan pada satu part carta alir, kita akan oleh itu penggunaan penghubung ni amat berguna lah, sebab dia tak akan ambil semua, dia akan ambil separuh saja. Jadi di hujung ni tu kita akan letakkan simbol penghubung lah. Maksudnya
kita faham bila ada simbol penghubung ni maknanya carta alir tu masih ada lagi di bahagian bawah. Okey, itu untuk simbol penghubung. Dan seterusnya ialah yang seterusnya ialah simbol syarat. Okey, ini ialah simbol yang paling penting di mana kat sini akan ada proses menguji syarat yang terkandung di dalam atau cara tersebutlah. Contohnya ada beberapa proses ataupun syarat kamu kena cek dulu barulah dia akan diproses. Okey, ini dalam bentuk diamond beginilah. Right? Okey, diamond begini. Okey, dan yang terakhir ialah simbol arah anak panah kan. Ini akan menerangkan bahawa di situ ada aliran aktiviti dan fungsinya untuk menghubungkan not-not dan menunjukkan aliran proses. Okey, jadi itu antara simbol-simbol piawai untuk not carta alir dan juga fungsinya lah. Jadi kamu kena hafal semua ni in order for kamu memudahkan kerja untuk kamu membuat carta alir lah. Kalau kamu tak tahu yang ini untuk apa, ini untuk apa, nanti dia akan menimbulkan masalah kepada kamu semasa proses membuat carta alir. Okey, ini pelajar ASK memang sudah sedia maklum lah. Okey, kemudian kita pergi dengan lebih detail lagi untuk langkah-langkah membina carta alir. Jadi ini langkah-langkahnya. Okey, yang pertama kita kena lukis not terminal lah. Okey, mula-mula macam pseudocode juga. Kita akan mula melukis not terminal mula. Okey, jadi biasanya kita akan lukis bentuk bujur beginilah. Okey, jadi untuk melukis ni kamu boleh gunakan kaedah manual, boleh guna tangan. Okey, mesti ada pembaris. Okey, kalau dan seelok-eloknya untuk melukis carta alir ni semasa peperiksaan kamu gunalah pensel lah supaya senang bila kita melukis membuat lakaran, guna pensel supaya senang kita padam kalau ada kesalahan. Kalau kamu gunakan pen takut nanti dah salah, tak boleh nak padam ya. Okey, kemudian langkah yang kedua, kamu kena lukis garis penghubung. Okey, jadi kamu lukis garis penghubung, jangan lupa anak panah. Okey, dan seterusnya masukkan note input. Okey, note input ni kena pastikan sambungan ni anak panah ni mesti kena betul-betul dengan note lah. Kalau contohnya yang di sini dia tidak bersentuh, carta alir kamu akan tidak lengkap. Salah lah. Dia diibaratkan kalau kamu buat atur cara kamu tak sampai, tak lengkap. Okey, jadi dia akan jadi salah di situ. Okey, itu syaratnya mesti kena betul-betul kena. Okey, kemudian seterusnya dah lukiskan garis penghubung yang lain bila ada yang di bawah lagi. Okey, masukkan note process. Okey, note process tadi ingat lagi tak? Note process dia berbentuk segi 4. Okey, dia tak sama dengan input output ya. Input output dia ada sengit sedikit. Kalau proses dia segi 4 tepat. Okey, jadi dalam proses ni ialah segala rumus matematik apa yang berlaku di situ akan berlaku di situlah. Okey, dan lukiskan garis penghubung. Ni tak ada cukup tempat, saya tak boleh tunjuk. Okey, dan yang seterusnya sekiranya perlu lukis note process atas note input lain-lain yang diperlukan. Sekiranya tiada, lukis note terminal tamat. Okey, jika tiada proses, macam yang di sebelah ni kan. Okey, yang di sebelah ni dia apa yang kurang? Kat sini dia tiada note proses. Kan, di sini tiada note proses. Dia terus pada input. Jadi proses ni dia tidak wajib lah. Kalau ada melibatkan proses, pengiraan dan sebagainya, barulah kamu letak note proses. Kalau tiada, kamu boleh terus saja tamatkan carta alir kamu lah dengan lukis note terminal tamat. Alright. Jadi itu adalah cara melukis carta alir. Okey, yang ini contohlah untuk menulis
tadi yang di sudokod tadi kan, program meminta nama pengguna, jadi input ialah input. Dalam note ni mesti tulis lah. Okey, sama macam yang di dalam sudokod tadi. Okey, perasan tak tadi sudokod? Okey, dia mula. Okey, jadi di sini kena tulis mula juga. Okey, input, ini untuk yang bahagian kedua, input nama. Dan yang ketiga ni ialah untuk yang ketiga. Okey, dan yang keempat ialah tamat. Jadi kat sini kita boleh nampak selalunya kita akan buat dulu sudokod, barulah kita boleh buat carta alir. Right? Okey. Uji minda. Okey, jadi kat sini ada beberapa soalan. Okey, kamu boleh salin soalan ini. Okey, dan boleh jawablah di dalam buku teks. Buku latihan kamu. Alright? Okey, kita boleh tolong cuba menjawab di sini. Okey. Soalan yang pertama, pilih perwakilan algoritma yang betul. Okey, boleh kamu cuba jawab? Okey, kita ada dua tadi kan, algoritma. Okey, cikgu harap kamu dapat menjawab. Okey, yang pertama algoritma apa? Sudokod. Okey, sudokod. Betul Okey, jadi yang pertama ialah sudokod. Okey. Okey, algoritma. Okey, algoritma bukan perwakilan lah. Okey. Yang ketiga, catagan. Okey, catagan ni kita belajar masa penyelesaian masalah. Jadi bukan juga. Dan yang keempat, carta alir. Okey, jadi kat sini jawapannya ialah 1 dan 4. Alright. Okey, kemudian yang seterusnya, soalan yang kedua. Berdasarkan sudokod di bawah, apakah pernyataan X dan Y? Okey, ini sudokod. Jadi yang nombor 1 tu apa? Okey. Sudah dapat jawab? Okey, yang nombor 1 ialah mula. Betul? Okey. Okey, yang nombor 4 tu ialah tamat. Okey, jadi jawapannya ialah B lah. Okey. Okey, yang jawapan start dan stop tu, okey, dia hampir-hampir betul. Kita boleh juga gunakan bahasa Inggeris. Boleh juga diterima. Tapi yang akhirnya tu selalunya kita guna perkataan end. E-N-D. Bukan stop. Okey, kita boleh guna start dan end. Bukannya stop lah. Okey, itu kalau untuk dalam bahasa Inggeris. Right. Seterusnya, soalan yang ketiga. Isi kata part kosong dengan nama note yang sesuai. Okey. Jadi, yang pertama ni apa? Okey, kamu boleh cuba jawab berdasarkan pada simbol note. Okey, yang pertama ni ialah terminal mula. Okey. Okey, yang kedua ni apa? Okey, yang kedua ni ialah input ataupun output. Okey, dan yang ketiga ni apa? Okey, bagus. Proses. Okey, bagus. Anak murid cikgu ni pandai-pandai. Right? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada nombor 4. Okey, nombor 4 ni, ini adalah yang saya mahu kamu cuba sendirilah. Okey, ini yang kamu tuliskan dalam buku nota kamu. Buku latihan kamu. Yang lain tu tak perlulah salin. Kalau kamu rajin nak salin pun boleh juga. Okey, yang nombor 4 ni yang kamu buat. Alright. Di mana kamu perlu menghasilkan algoritma dalam bentuk sudokod dan juga carta alir. Jadi saya guna dua. Satu dalam sudokod dan carta alir. Jadi algoritma untuk program apa? Okey, program yang meminta tahun kelahiran. Maknanya kat sini dia akan memasukkan input tahun kelahiran pengguna. Okey, kemudian dia akan menghitung umur. Okey, menghitung umur ni ialah apa? Proses kan? Okey, dan akan memaparkan umur pengguna. Jadi ini ialah dia punya output. Jadi daripada situ kamu cuba buat sudokod dan juga carta alir. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat mencuba
dan sila hantar hasil kerja kepada cikgu untuk disemak. Okey, selamat petang. Okey, dan selamat berehat semua.